Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari pelajar daripada Pusat Latihan Amali Melaka Tengah. Saya Zulkifli bin Muhammad Yunus hari ini akan berkongsi kepada anda semua mengenai kitaran hidup nyamuk Aedes. Bagaimana kitaran hidup nyamuk Aedes berlaku? Nyamuk Aedes bermula dengan telur. Daripada telur, dia akan berubah menjadi jentik-jentik, dan daripada jentik-jentik akan berubah menjadi pupa, dan daripada pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Perubahan kitaran hidup ini mengambil masa 7 hari, namun bergantung kepada suhu dan juga cuaca semasa. Untuk menghasilkan telur, nyamuk jantan akan mengawan bersama dengan nyamuk betina. Hanya nyamuk betina sahaja yang akan menggigit darah sebagai makanan, manakala nyamuk jantan akan menghisap jus tumbuhan sebagai makanan mereka. Nyamuk betina akan bertelur pada air yang jernih dan tidak mengalir. Proses daripada telur menjadi jentik-jentik mengambil masa 2 hari, bergantung juga kepada suhu dan juga cuaca. Ketika menjadi jentik-jentik, jentik-jentik hanyalah hidup dengan memakan alga dan mikroorganisma. Jentik-jentik juga bernafas menggunakan sifon di dalam air. Jentik-jentik mengalami 4 fasa perkembangan, dan juga fasa perkembangan terakhir adalah proses menjadi pupa. Proses perkembangan ini mengambil masa 3 hari sahaja. Pupa pula tidak makan dan minum. Selepas tempoh matang iaitu mengambil masa 2 hari, pupa akan mengalami proses perubahan yang terakhir iaitu menjadi seekor nyamuk dewasa. Nyamuk Aedes boleh membiak di kawasan dalam rumah dan juga di luar rumah. Contoh tempat pembiakan utama nyamuk Aedes di kawasan dalam rumah adalah yang pertama, pada mangkuk tandas yang tidak bertutup. Kedua, pada bekas simpanan air yang tidak bertutup. Yang ketiga, pada kolah mandi. Yang keempat, talam di bawah peci sejuk, dan yang kelima pada talam pendingin hawa. Manakala bagi kawasan berpotensi di luar rumah menjadi tempat pembiakan Aedes adalah yang pertama pada alas piring pasu bunga, dan kedua pada bekas-bekas terbiak yang tidak dibuang dengan betul iaitu pada botol dan juga tin yang tidak dibuang dengan betul, dan juga yang ketiga adalah pada tayar-tayar yang terbiak. Nyamuk Aedes juga mempunyai ciri-ciri yang istimewa. Yang pertama, nyamuk Aedes hanya menggigit pada waktu pagi dan juga senja. Yang kedua, nyamuk Aedes mempunyai belang hitam dan putih pada bahagian badan dan kaki. Manakala bagi telur nyamuk Aedes mampu bertahan 6 bulan tanpa air. Sekian itu sahaja daripada saya. Hai semua, saya Amirul. Hari ini saya akan menceritakan mengenai demam denggi. Okey, demam denggi ni adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Demam denggi ni juga boleh menyebabkan kematian tau. Kalau korang nak tahu, ada banyak jenis nyamuk tau dekat dunia ni. Tetapi untuk punca demam denggi, ada satu jenis nyamuk ni iaitu nyamuk jenis betina Aedes albopictus dan betina Aedes aegypti yang membawa virus. Hanya nyamuk betina saja yang menghisap darah dan membawa virus. Orang rasa kalau nyamuk jantan ni buat apa? Kerja dia mengawan je, kerja dia yang betul-betul buaya darat ni, nyamuk jantan ni. Bagaimana nyamuk Aedes boleh menyebarkan virus denggi? Dengan cara menggigit badan manusia tersebut dan menghisap darah dan menyebarkan virus denggi daripada badan nyamuk masuk ke dalam badan manusia dan mengganggu sistem badan. Okey, bagaimana anda nak tahu anda ni berkemungkinan mendapat demam denggi? Dengan cara anda akan rasa macam nak demam, sakit sendi, sakit tulang, muntah-muntah dan sebagainya. Selalunya, tanda-tanda dan gejala yang saya cakap korang tadi akan timbul pada 5 hingga 6 hari selepas gigitan nyamuk Aedes. Yang terakhir, apakah rawatan bagi demam denggi? Sehingga sekarang, belum ada rawatan atau ubatan khas untuk demam denggi. Pesakit selalunya akan diberikan antibiotik dan dinasihatkan untuk berehat serta minum air yang banyak. Jadi kalau korang rasa macam nak demam, minumlah air banyak-banyak. Sekian daripada saya. Hai adik-adik, saya Saravanan. Saya nak bagi tahu adik-adik bagaimana kita perlu bertindak untuk mencegah dan dari demam denggi. Untuk tindakan pencegahan dan kawalan, kita perlu menghapuskan tempat pembiakan nyamuk di dalam dan juga di luar rumah.
Nyamuk Aedes bertelur dalam air yang bertakung dan ianya mengambil 7 hingga 10 hari untuk menjadi dewasa. Hari ketiga hingga keempat, telur menetas dan nyamuk berada dalam bentuk lawa. Kalau anda jumpa lawak nyamuk dalam rumah atau luar rumah, tolong hapuskan tempat pembiakan tersebut. Adik-adik perlulah sentiasa memerhati dan memastikan tiada pembiakan nyamuk di dalam dan di luar rumah. Macam mana pula tangki air ataupun bekas tandahan air? KKM mensyorkan penggunaan airbag SG, sejenis consumer grade dalam sukatan yang mencukupnya untuk merawat bekas air mungkin yang boleh tiada pembiakan nyamuk. Selain hapuskan tempat pembiakan nyamuk, pada waktu senja perlulah tutup pintu dan tingkap sekerap mungkin atau pasangkan skrin serangga. Skrin serangga juga perlu kerap diperiksa. Sebarang catatan harus dibaiki dengan segera untuk memastikan nyamuk dan serangga tidak boleh masuk dalam rumah. Jika tidak memasang skrin serangga, bolehlah memasang kelambu sebagai perlindungan diri anda. Adik-adik, tadi saya katakan waktu senja. Waktu senja ni adalah waktu nyamuk aktif, iaitu 5.30 pagi hingga 8 pagi dan juga belah petang 5.30 petang hingga 8 malam. Sekiranya adik-adik tinggal di zon wabak denggi, wabak denggi ini bermaksudnya 2 kes denggi dalam 14 hari di lokaliti yang sama. Itu masuk untuk wabak. So anda semua perlulah berhati-hati dan perlu mengambil beberapa tindakan untuk elakkan dari jangkitan demam denggi. Elakkan aktif luar pada waktu senja yang seperti saya tadi kata. Jangan keluar tanpa ada urusan penting. Langkah 10 minit setiap hujung minggu untuk membersihkan kawasan rumah anda. Seterusnya, adik-adik juga boleh menggunakan alat pengusir nyamuk elektrik untuk mengalau nyamuk. Membela ikan di dalam kolam ikan untuk mengurangkan jentik-jentik. Untuk mengelakkan diri anda daripada gigitan nyamuk, sapu ubat pengalau nyamuk pada anggota yang terdedah pada gigitan nyamuk. Memakai baju berwarna cerah dan berlengan panjang dan seluar panjang waktu keluar rumah. Jika adik-adik anda melihat aktiviti semburan kabus, tolong buka pintu rumah dan juga tingkap untuk asap masuk dalam rumah untuk membunuh nyamuk Aedes dewasa. Cara perlindungan terbaik adalah anda mengikut langkah-langkah di atas untuk mencegah jangkitan sama sekali. Dengan melindungi diri anda dari jangkitan demam denggi, kita dapat melindungi orang lain. Cara yang paling sesuai untuk membuat demikian adalah dengan kerjasama dengan ahli-ahli komuniti untuk memastikan setiap orang sihat. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afiq bin Mat Yassin, pelatih PPKP daripada Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sungai Buloh, akan memberikan ceramah mengenai langkah-langkah pencegahan dan kawalan yang akan dijalankan oleh anggota kesihatan serta tindakan yang boleh dilakukan oleh masyarakat semasa aktiviti pencegahan dan kawalan ini dijalankan di kawasan perumahan ataupun di kawasan kampung anda. Okey, bila ada kes demam denggi berlaku di suatu lokasi ataupun di sesuatu kawasan perumahan, perkara pertama ataupun tindakan pertama yang dijalankan oleh anggota kesihatan adalah membuat siasatan kes demam denggi. Siasatan kes demam denggi ini bertujuan untuk mengenal pasti punca sebenar jangkitan demam denggi ini diperolehi daripada mana. Contohnya, ada jangkitan demam denggi yang kita dapat peroleh daripada rumah ataupun kawasan perumahan. Ada jangkitan demam denggi yang kita dapat di tempat kerja ataupun di sekolah. Jadi kita nak tentukan kawasan mana sebenarnya berlaku ataupun di mana di kawasan mana yang menjadi punca jangkitan demam denggi ini supaya kita mudah untuk menjalankan aktiviti pencegahan dan kawalan. Okey, seterusnya langkah ataupun kaedah kawalan kedua yang kita akan anggota kesihatan akan jalankan adalah PTP. PTP ini adalah bermaksud pemusnahan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Selalunya anggota kesihatan akan membuat pemeriksaan dari premis ataupun dari rumah ke rumah untuk membuat pemeriksaan agar tiada pembiakan jentik di kawasan perumahan ataupun di dalam kawasan perumahan anda. Seterusnya, setelah aktiviti PTP jalankan pada sebelah petang, kami akan menjalankan aktiviti fogging.
ataupun aktiviti semburan kabus yang kalau yang boleh anda semua tahu, dengan semburan kabus ini kita bertujuan untuk membunuh nyamuk Aedes dewasa yang infektif. Maksudnya infektif ini yang punya virus lah, supaya mereka tidak bertelur dan membiak di kawasan-kawasan perumahan anda dan menyebarkan jangkitan demam denggi secara lebih meluas lagi. Okay. Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat ataupun adik-adik semasa aktiviti pencegahan dan kawalan ini dijalankan? Contohnya semasa aktiviti pemeriksaan premis dijalankan, diminta memberi kerjasama agar membenarkan anggota kesihatan ini masuk ke kawasan rumah anda untuk membuat pemeriksaan. Ini adalah bertujuan untuk memastikan tiada pembiakan jentik ditemui di kawasan rumah ataupun di kawasan di dalam rumah anda. Okey, seterusnya kerjasama yang kami inginkan semasa aktiviti semburan kabus ataupun fogging jalankan. Apa yang kami inginkan bukanlah adik-adik ataupun masyarakat bermain asap semburan kabus yang kami jalankan, tetapi membuka pintu rumah, menutup tingkap dan juga makanan dan keluar daripada rumah dan berada di luar rumah lah, agar supaya semburan kabus ini dapat dijalankan di dalam rumah sekali. Kerana untuk memastikan nyamuk Aedes ini mati ataupun untuk mengawal jangkitan demam denggi ini, kita perlu membunuh nyamuk secara menyeluruh, termasuk di dalam rumah dan juga di luar rumah. Kerana kita tidak mahu ada nyamuk Aedes yang telah pun terinfektif berada dalam rumah anda dan membiak di dalam air yang bertakung yang berada dalam rumah anda lah. Sekian saja daripada kami berempat. Kami harapkan apa yang kami sampaikan dapat memberikan adik-adik semua pengetahuan dan juga ilmu mengenai demam denggi. Walaupun seluruh Malaysia kini lebih banyak menumpukan kepada COVID-19, adik-adik juga perlu tahu bahawa demam denggi ini juga adalah satu penyakit yang berbahaya kerana boleh membawa maut. Untuk apa-apa makluman, adik-adik boleh melayari laman web myhealth.com ataupun info sihat yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan maklumat mengenai demam denggi ataupun statistik penyakit yang demam denggi yang berlaku di Malaysia. Sekian, terima kasih. Bye.